Akan terangkan mengenai proses pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah. Okey, bayangkan kita menarik nafas. Yang ini udara sultan akan masuk ke dalam alveolus, gas oksigen akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Bagaimana? Kerana tekanan separa oksigen dalam alveolus adalah lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen pada kapilari darah. Ini menyebabkan gas oksigen boleh meresap masuk ke dalam dinding epitelium kapilari darah. Mana pula dengan gas karbon dioksida? Karbon dioksida daripada kapilari darah akan meresap masuk ke dalam alveolus dan akhirnya kita akan dapat hembus karbon dioksida keluar daripada badan. Kita akan singkirkan. Bagaimana? Kerana pada masa ini, tekanan separa karbon dioksida di dalam kapilari darah adalah lebih tinggi berbanding tekanan separa karbon dioksida pada alveolus. Ini menyebabkan gas karbon dioksida boleh meresap daripada dinding kapilari darah ke dalam alveolus. Tadi kita sudah cerita macam mana gas oksigen tu meresap daripada alveolus ke dalam kapilari darah. Sekarang, darah yang meninggalkan peparu melalui vena pulmonari mempunyai tekanan separa oksigen yang tinggi dan tekanan separa karbon dioksida yang rendah. Okey, jadi selepas pertukaran gas di peparu, oksigen di dalam darah akan berpadu dengan pigmen hemoglobin dalam eritrosit membentuk oksihemoglobin. Dan di dalam kapilari darah di peparu juga, tekanan separa oksigen adalah tinggi. Oleh itu, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin dan akan diangkut ke seluruh badan. Sekarang kita lihat pula bagaimana pertukaran gas antara darah dengan tisu ataupun sel badan. Tadi kita tahu bahawa oksigen yang bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin akan diangkut ke tisu badan, kan? Okey, jadi sekarang ini apabila ia masuk ke dalam tisu badan, dikatakan tekanan separa oksigen di dalam tisu badan adalah lebih rendah. Kerana sel-sel badan menggunakan oksigen untuk respirasi sel. Kita sudah belajarkan respirasi. Okey, pada masa ini, oksihemoglobin di dalam sel darah merah mengurai kepada hemoglobin dan oksigen. Kemudian, oksigen akan meresap ke dalam sel-sel badan. Tekanan separa karbon dioksida dalam tisu badan adalah lebih tinggi kerana karbon dioksida dihasilkan secara berterusan melalui respirasi sel. Jadi kebanyakan karbon dioksida akan meresap semula ke dalam sel darah merah dan bertindak balas dengan air untuk membentuk ion bikarbonat. Cikgu sudah bagi tahu ion bikarbonat yang dihasilkan oleh karbon dioksida kan di dalam tisu badan. Sekarang ini kita tengok pula bagaimana pengangkutan gas respirasi dari tisu ke peparu. Ion bikarbonat akan meresap keluar daripada sel darah merah dan dibawa oleh plasma ke alveolus. Okey, sebelum itu darah yang masuk ke dalam peparu melalui arteri pulmonari. Ingat tak, arteri pulmonari mempunyai tekanan separa oksigen yang rendah dan tekanan separa karbon dioksida yang tinggi sebab karbon dioksida mau disingkirkan daripada badan kita. Okey, selepas itu ion bikarbonat di dalam plasma akan memasuki sel darah merah dan terurai pula kepada karbon dioksida dan air. Okey, jadi persamaan dia ion hidrogen bergabung dengan ion bikarbonat akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Oleh itu, tekanan separa karbon dioksida di dalam alveoli adalah lebih rendah
kerana karbon dioksida dihembus keluar. Jadi karbon dioksida meresap ke dalam plasma dan kemudian ke alveolus, akhirnya dihembuskan. Macam itulah kronologi pengangkutan gas di dalam manusia. Pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah diangkut melalui 3 cara. Yang pertama, 70% karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Yang kedua, 23% karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin. Dan yang ketiga, 7% karbon dioksida terlarut diangkut sebagai asid karbonik. Kita akan tengok bagaimana pengangkutan karbon dioksida dari sel badan ke dalam tisu. Karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel badan berpadu dengan air dalam eritrosit membentuk asid karbonik. Enzim karbonik anhydrase dalam eritrosit akan memungkinkan tindak balas ini. Asid karbonik kemudiannya terurai kepada ion bikarbonat dan ion hidrogen. Kemudian, asid bikarbonat akan meresap ke dalam plasma darah dan diangkut ke peparu. Bagaimana pula pengangkutan karbon dioksida dari kapilari peparu ke alveolus? Setibanya di kapilari peparu, ion bikarbonat dalam plasma darah meresap semula ke dalam eritrosit. Ion bikarbonat bergabung dengan hidrogen semula untuk membentuk asid karbonik. Asid karbonik kemudian terurai kepada karbon dioksida dan air. Karbon dioksida meresap keluar melalui kapilari peparu ke dalam alveolus dan disingkir keluar semasa udara dihembus keluar. Yang ini cikgu bagi tahu dengan lebih jelas lagi bagaimana karbon dioksida itu diangkut, dan di situ ada kaitannya dengan asid karbonik. Jangan lupa ya.